Okey, boleh nampak skrin cikgu? Boleh. Boleh ya? Okey, good. Cikgu harap cikgu bagi 1 minit, mana tahu yang lain tu slow sikit dia punya line. Okey ya, kita mulakan ya. Okey, jadi selamat pagi semua. Jadi kita akan masuk bab 4.8 iaitu tajuk hidangan roti dan masakan beris. Okey, standard pembelajaran nombor 1 ialah mengklasifikasi roti dan masakan beris serta memberi contoh. Okey. Kemudian yang kedua, apa yang kita akan belajar ialah menerangkan prosedur penyimpanan roti dan masakan beris. Dan yang tiga, iaitu kita kenal pasti bahan-bahan dan kaedah kita kaedah membuat roti dan masakan beris. Okey, jadi kalau kamu tengok standard pembelajaran ni senang saja. Okey. Cuma kamu kena alert lah, ha? Okey. Ada lagi. Okey, ada lagi 3 lagi ya. Ini merancang menu dan memilih resepi roti dan masakan beris. Ini merancang menu saya kasih tahu kamu. Tiap kali cikgu ajar kamu dia punya merancang menu sama saja. Okey, jadi saya harap kamu tidak pandai lupa. And then menyediakan mise en place. Okey, mise en place of course lah tidak sama. Okay, ada itu je lah. Okey, jadi kita tengok. Apa maksud hidangan roti dan masakan beris? Okey, jadi roti dan masakan beris ini adalah campuran ataupun adunan gandum, yeast, air, garam dengan air. Tengok simple saja kan? Okey. Okey, ini contoh-contoh dia lah, siapa lagi yang tidak tahu tengok ini. Ini tepung gandum. Kamu tengok jenama warna cap sau, tapi dia tidak tulis ini. Tidak dia tulis tepung gandum apa-apa, cuma tepung gandum biasa aja. Okey. Ini ialah yeast yang cikgu biasa guna. Ada beberapa lagi jenama yeast yang ada di pasaran lah. Kalau kamu mau masak buat roti kah, bun kah, donat kah kan. Nanti bagus kita pergi buat donat kan. Nanti cikgu. Saya rasa kamu pandai sudah buat donat, tapi boleh juga cikgu buat video macam mana buat donat. Anak saya suka makan donat sama hatta. Mami, sini sudah buka satu lagi nih. Jadi mana-mana sajalah pilih. Okey. Kedua, okey. Ada bahan tambahan seperti gula dan lemak. Okay, lemak tu sama ada lemak sayuran, margarin lah kan. Okay, ataupun lemak mentega. Okay. Kemudian cecair, susu dan telur. Okay. Klasifikasi roti. Ini jenis-jenis roti lah. Jadi kalau kena tanya klasifikasi roti, maksudnya jenis-jenis roti yang ada. Jadi yang pertama ada roti manis, roti putih, roti continental, rye bread, whole wheat, dan juga nama yang lain whole wheat tu grain bread. Okey, ada 5. Kita tengok yang pertama. Okey, ini roti manis roti manis. Jadi roti manis mempunyai rasa manis yang menonjol, tekstur lembut dengan atau tanpa isian, maksudnya ada inti ataupun tidak inti Kemudian kategori rich dough. Okey, dia ialah rich dough. Kenapa? Kerana lemak dan gula dia yang tinggi, iaitu lebih daripada 10%. Okey, itu maksudnya. Okey, kemudian ini tengok cikgu bagi contoh lah. Contoh untuk okey, seterusnya kita masuk yang kedua, jenis kedua, roti kedua, iaitu roti putih. Roti yang biasa kita makan lah. Warna putih, kemudian kandungan gula dia kurang. Okey, gula dan lemak kurang, bertekstur empuk. Okey, tekstur empuk lah. Kalau kamu tahu, tadi kalau kamu tanya saya, cikgu, apa tu bun yang manis tu, memang yang selalu kita makan bun di kedai-kedai tu. Yang dalam dia ada inti. Kalau kamu pergi Taka tu dia ada banyak bun-bun yang apa nama dia tu, ada macam-macam jenis dia punya inti di atas. Itu ialah manis tinggi. Ini roti putih contoh dia. Tapi ada banyak jenama lah roti putih ni sama macam bun-bun yang ada di pasaran banyak jenama. Okay. Alright, tengok tekstur empuk. Okay. Okey, yang ketiga ialah roti continental ataupun country bread. Okey. So diperbuat dengan atau tanpa gula dan lemak. Maksudnya boleh tepung dengan air saja, dengan sedikit garam dan sebagainya, dan dengan yeast. Kalau ada gula, lemak tidak ada, kalau lemak atau gula tidak diletakkan pun okey juga. Tapi kamu haruslah ingat nama dia itu roti continental ataupun country bread. Okey. So dia katakan sini ada tepung, yeast, garam dan air. Okey, tengok ini adalah dia punya bahan utama. Okay, kalau nak tambah gula dan lemak also can. Kemudian contoh dia ada French bread, roll, Kopbak dan juga Vienna. Okay, so ini adalah contoh continental, iaitu French bread. Okay, French bread. Okay, kita tengok
Rye bread pula, rye. Sebutan dia rye lah kalau saya cek di di internet ah. Okey, jadi rye bread diperbuat daripada tepung rye ataupun rye flour melalui proses fermentasi yang panjang iaitu 12 hingga 24 jam. Kemudian ia ditambah dengan cuka makan. Ditambah dengan cuka makan, oleh itu dia digelar juga sourdough. Okey, sourdough. Okey, ini contoh dia warna coklat lah. Jadi kita boleh buat perbezaan untuk yang roti putih dengan rye bread ni. Okey, satu lagi bread. Kita panggil dia whole wheat ataupun grain bread. Diperbuat daripada biji gandum yang dikisar. Okey, boleh mengandungi campuran biji-bijian lain seperti oat, barley dan bunga matahari. Okey, ini kalau cikgu nak beli ni, cikgu cari di apa nama tu kedai tu apa nama tu kedai? Apa nama kedai yang kita shopping tu? Yang dia dibeli ayam tu selalu. Itu nama shopping mall. Saya lupa sudah. Oh my goodness, kenapa lah otak ni? Cikgu tak ingat lagi. Okey, boleh mengandungi campuran bijian tadi cikgu sebut. Okey, jadi ini contoh dia. Okey. Boleh nampak dia punya biji-bijian tu. Okey, so habis roti. Sekarang kita tengok pula makanan beris. Okey. Jadi makanan beris boleh dihasilkan melalui dough ataupun batter. Dough ini pekat batter ni dia lagi lembut. Okey, boleh ditambah buah-buahan campuran, perisa buah-buahan, coklat dan pewarna makanan. Okey, jadi hasil masakan waffle, pancake dan juga kuih apam kukus. Okey, kuih apam kukus. Okey, itu ialah tentang makanan beris. Sekarang kita tengok cara penyimpanan ataupun prosedur penyimpanan. Jadi yang pertama sekali, prosedur penyimpanan ialah pembungkus roti. Yang kedua, menggunakan bekas kedap udara. Okay. Yang ketiga, menggunakan membekukan roti dan masakan beris. Jadi kalau sebut beku tu, of course kita menggunakan peti sejuk. Okay, so ada 3 prosedur penyimpanan. Kita lihat secara terperinci. Okay, pembungkus makanan ini contoh lah. Okay, maksudnya setiap ban yang kita beli tu, roti yang kita beli tu dia ada dia punya bungkusan. Okay. Jadi, tidak digalakkan untuk dibuka sehingga ingin dinikmati. Jadi, janganlah kamu buka lah kalau kamu belum mau makan. Okay? Nanti cepat rosak pula kan. Okay? Tetapi di sini dia katakan kalau pembungkus plastik membantu mengekalkan kesegaran, kelembutan dan kelembapan roti. Dia akan segar di situ. Tapi kamu jangan heran lah, bukan lama sebab dia ada dia punya apa? Ada dia punya tarik luput di sana. Okey, dan yang ketiga, tengok pembungkus yang telah dibuka pastikan diikat atau ditutup rapat. Maksudnya kalau sudah buka makan setengah, separuh, kena ikatlah, kalau tidak nanti tidak segar. Okey. Alright. Tapi walau bagaimanapun, nih kita ada satu lagi prosedur iaitu bekas kedap udara. Okey. Bekas kedap udara banyak ada di pasaran jenis-jenis bekas kedap udara lah. Tapi kamu beli bekas kedap udara yang bagus ialah senang dibuka. Itu cikgu bagi satu tips. Memang banyak bekas kontainer ni di pasaran memang bagus. Tapi masalah dia bila kamu buka dia sangat keras dan dia tidak friendly. Okey, kadang-kadang sakit tangan buka. Dia tidak fleksibel. So kalau mau beli yang ada agak fleksibel lah, senang dibuka dan senang dan ditutup. Okey. Nah, roti yang telah dibuka dari bungkusan macam tadi kan cikgu cakap jangan buka. Tapi kalau sudah buka, boleh digalakkan simpan dalam bekas kedap udara untuk kekal segar. Okey. Tetapi ni kena simpan berasingan dengan makanan lain, jangan dicampur kerana dia katakan roti ini sedang menyerap bau daripada makanan lain. Okey. Alright. So itu ialah tentang bekas kedap udara. Okey, kita lihat pula kalau membekukan roti dan masakan beris. Okey. Roti dan masakan yeast boleh dibekukan dalam peti sejuk seperti yang cikgu sebut tadi. Simpan dalam bekas kedap udara atau beg plastik sebelum dibekukan. Okey, macam inilah. Roti atau masakan beris yang dibekukan boleh bertahan 3 hingga 4 bulan. Jadi lama juga. Okey. Kemudian roti yang ada masakan beris dibekukan dapat mengelakkan kulat. Jadi maksudnya kita masih selamat untuk makan. Nah, prosedur sudah siap. Okey, kita tengok bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat roti dan masakan beris. Okey. So ada 5 bahan. Tepung gandum, yeast, cecair, perasa makanan, lemak. Okey, 5 saja kan? Okey.
Kemudian kita tengok dia punya penerangan yang lebih lanjut lagi. Okey, tepung gandum. Jadi tepung gandum ni ada 3 jenis. Tepung berprotein tinggi, sederhana dan rendah. Seperti yang cikgu sudah ajar dalam tajuk dessert tu minggu lalu, tepung ni jenis tepung ni bergantung kepada peratus protein dan gluten yang ada di dalam tepung. Itu ingat lagi yang cikgu sebut. Jadi setiap jenis-jenis tepung yang ada di pasaran, macam tepung tart lah, macam baru-baru ni cikgu mau masak apa, mau buat tart. Jadi cikgu pergi tengok tepung di HL. Bayangkan kalau tepung khas dia sudah berletak sana, khas untuk buat tart, khas untuk buat pau dan sebagainya kan. Ini jenama punyalah mahal tepung tu, harga RM13. Tengok cara mereka buat buat bisnes kan. Padahal semua itu adalah tepung biasalah, tetapi ini satu, kerana setiap tepung ini dia ada jenis-jenis, macam cikgu cakap tadi, dia punya gluten itu berbeza. Gluten itu berbeza sebab ada kuih ataupun ada roti yang dia punya kekenyalan tinggi. Ada yang tidak perlu terlampau kenyal. Okey, nanti kalau kita masuk dalam nanti kalau kamu sudah buat amali baru kamu boleh faham apa maksud cikgu ni ya. Okey. Alright, kemudian kegunaan tepung bergantung pada resepi. Itu yang cikgu maksudkan tadi ya. Resepi apa yang kamu guna. Okey. Kemudian karbohidrat dalam tepung menyerap cecair dan membentuk gluten. Okey. Kita tengok lagi yang seterusnya ialah apa? Yeast. Yeast ada 2 jenis, satu yeast segera dan satu yeast segar. Segera tu gaya kering lah. Jadi yeast segera digunakan dalam menghasilkan roti dan masakan beryeast kerana mudah didapati dan mudah digunakan. Okey. Alright. Okey, kita tengok perasa pula. Perasa ialah garam dan gula. Gula memastikan yeast dapat berkembang dengan baik. Garam pula sebagai kawalan fermentasi berlebihan dalam dough dan batter. Okey. Jangan dia terlampau kembang lah, tu maksud dia, tu kawalan. Okey, cecair seperti air, susu dan telur digunakan. Okey, cecair ada 3 jenis cecair yang digunakan, air, susu dan telur. Jadi digunakan juga sebagai penggabung untuk menghasilkan dough atau batter. Maksudnya air ini digunakan untuk gabung tepung dengan bahan-bahan kering yang lain. Okey. Dan juga susu dan telur juga ini juga kita masukkan dalam kita punya roti sebagai meningkatkan nutrien dia, nutrien roti. Okay, iaitu karbohidrat yang tinggi dan ada juga protein, ada gluten di situ kan. Okey. Ada lagi kah? Okey, ni last kali ialah lemak. Lemak, tengok di situ, boleh terdiri daripada mentega, shortening atau lemak bersayur-sayuran. Shortening ni maksud dia lemak sayuran lah, lemak sayuran. Okay. Jadi kalau perkataan mentega, biasanya mentega is a butter. Butter is from haiwan. Kalau margarine is from sayur-sayuran. That's how you differentiate margarine, mentega. Okay, kemudian lemak menambahkan kelembutan pada roti dan masakan beryeast. Kemudian ia juga membantu memerangkap udara bagi memastikan dough batter berkembang dengan baik. Okey, jadi that's why kita katakan kalau ada lemak, kita punya roti lagi lembut. Okey. Habis tentang bahan, lihat pula 7 langkah asas dalam penyediaan dough. Nampak macam banyak kan? Tapi bila masa kamu buat tu memang cepat 7 langkah ni, dia bukan sesuatu yang susah. Okey? Dia sesuatu yang nampak macam banyak tapi sebenarnya dia senang. Okey, kita tengok 7 langkah ni apa? Melarutkan yeast, mengadun dough, uli kali pertama, kembangkan dough, membentuk, kemudian kembangkan dough kali kedua dan membakar. Okey. Okey, kita tengok yang pertama tu melarutkan yeast. Macam mana melarutkan yeast? Okey. Okey. Jadi melarutkan yeast ni kelas, cikgu cakap sajalah. Dia macam ni. Kita ambil yeast, kemudian kita masukkan yeast dalam mangkuk, kemudian kita tuang susu ataupun air suam. Jadi yeast ni, dia akan lama-lama yeast ni kan dia akan berkembang di dalam air itu. Berkembang dan berbuih. Okey. Jadi bila tidak kembang maksudnya ada masalah lah, tu yeast kamu tu mungkin sudah rosak. Okey. Kemudian mungkin boleh campurkan sedikit gula sebagai dia punya sumber makanan untuk dia lebih kembang lagi kan. Okay. So itu yeast basah. Sama juga dengan yeast kering ataupun yeast segera. Yeast segera tu sama juga cara dia, kita tuangkan air suam ke dalam yeast, kita campur yeast dengan air. Okay. Kemudian kalau dia sudah kembang dan berbuih, kita boleh campurkan dalam tepung. Okay, jadi cikgu tunjukkan .
Macam inilah dekat-dekat kembang. Oke, siapa yang pernah buat donat tuh kan? Macam inilah. Dia memang macam ini. Tapi mungkin ada style orang dia punya cara lain. Dia kasih masuk terus dalam tepung. Oke. Alright, jadi kita tengok yang kedua. Oke, yang pertama itu awal-awal sudah buat melarutkan yeast. Oke, yang kedua ialah mengadun dough. Oke. Nah, apa itu mengadun dough? Dough nih sebelum kita campur dengan air, kita campur semua bahan-bahan kering. Contohnya gula, kita campur apa lagi? Tepung, of course tepung. Kemudian kita campur apa lagi yang mungkin kita campurkan buah-buahan kering kan? Oke, sudah kita campur tuh barulah kita masukkan cecair. Oke. Sudah kita masukkan cecair baru kita adun dia. Kita adun dia sehinggalah dia bersatu. Semua itu bersatu. Mula-mula sekali of course kamu nampak bila kamu adun dia sangat melekit tau, dia melekit di tangan kita. Tapi jangan kamu risau karena yeast yang ada tuh dia belum lagi habis bertindak. Jadi kamu uli dia, kamu adun dia, campur dia. Oke, tengok contoh nih gambar. Tengok. Kalau mula-mula dia memang macam ni, dia akan melekit-lekit. Tapi jangan kamu berhenti, kamu keep on mengadun. Adun, kasih campur dia semua. Oke. Ini belum lagi nih, baru halfway nih gambar raja nih. Cikgu mau kamu tahu saja. Oke, alright. Kita tengok yang ketiga ialah uli. Uli itu maksudnya bila kamu sudah campur semua bahan-bahan tu, kamu uli dia. Oke, jadi uli dough dengan menggunakan tangan ataupun mesin. Maksudnya kalau ada mesin boleh guna, kalau tidak tangan pun oke juga. Oke, karena apa? Karena kita kasih lembut itu dough. Yang yeast yang ada di dalam tuh dia boleh bertindak untuk kasih lembut lagi dough. Tapi dengan syarat kita mesti uli dia. Tengok. Macam ni lah uli. Kita uli sampai tidak ada kesan tepung, sampai dia sangat lembut. Itu maksudnya. Oke, jadi langkah keempat kita biarkan dia kembang. Setelah kita uli, oke, tengok setelah kita uli, bentukkan dough kepada bentuk bulat. Oke, jadi kita bentuk dia bulat, kita masukkan dalam mangkuk adunan dan kita tutup dengan plastik atau kain muslim. Kenapa? Karena kita mau dia dalam keadaan yang panas dan dia akan kembang. Jadi bila dia kembang, dia akan kembang dua kali ganda besar daripada bentuk yang sedia ada dalam kita punya mangkuk adunan tu. Oke, so itu maksud dia mengembangkan dough. Jadi kamu letak dalam mangkuk dan tutup, kamu biarkan saja. Kalau cikgu ikat, cikgu tutup dengan plastik rapat-rapat supaya dia panas dia tu lagi tinggi lah. Oke, so tunggulah mungkin 30 menit macam tu dia akan lagi kembang. Macam ni lah, biarkan dia dalam mangkuk adunan. Oke. Oke, seterusnya membentuk. Apabila dia sudah kembang, bolehlah kamu keluarkan daripada mangkuk itu dan kamu uli dia sekejap. Oke, dan lepas itu kamu bentuklah mengikut apa yang kamu mau. Kamu mau dia bentuk macam donat, bentuk bulat dan sebagainya, itu terpulang pada kamu. Macam inilah. Kalau mau bentuk ini, buatlah bentuk ni. Kalau mau buat love, bentuk love. Buat star, bentuk star. It depends on what do you want to do. Itulah dia katakan tadi, ada terpulang kepada resepi apa yang kamu mau buat. Oke. Alright, jadi seterusnya ialah mengembangkan dough. Oke, semasa kita membuat macam bentuk-bentuk donat tu, of course kita tinggalkan dia di tepi kan. Jadi masa kita tinggalkan donat itu di tepi, karena banyak lagi yang kita mau buat, dough itu akan kembang dengan sendirinya. Dia akan kembang perlahan-lahan. Oke, dia akan kembang perlahan-lahan. Oke, karena dia katakan yeast yang ada itu dia katakan masih lagi aktif. Oke. Itu maksudnya pengembangan kali kedua. Kemudian di sini dia tulis di situ proses pengembangan kedua adalah masa yang sesuai untuk meletakkan bahan tambahan seperti kismis, keju dan gula perang. Oke. Oke, akhir sekali yang ketujuh ialah membakar. Oke. Jadi kita panaskan ketuhar 180 hingga 200 derajat Celcius untuk dough manis. Jadi untuk dough yang untuk berkulit keras dan garing pula lagi tinggi sedikit, 200 hingga 220 derajat Celcius. Oke. Kemudian yeast itu akan berkembang di dalam lah. Oke, sehinggalah suhu dalam dough dia katakan mencecah 140 derajat Celcius. Selepas itu dia tidak akan berkembang lagi, dia akan kekal pada size itu. Oke. So masa memasak juga bergantung kepada jenis roti dan masakan yeast. Bukan semua masakan masa dia sama. Oke. So itulah cikgu cakap tadi kan, 7 langkah itu bukan susah, senang saja sebenarnya. Kalau kita buat amali lagi kita faham. Siap tentang 7 langkah, jenis-jenis dough pula. Oke. So ada 4 jenis dough. Kalau English tu dia ringkas. Tengok. Dough rendah lemak dan gula, lean dough. Kedua, dough kandungan lemak dan gula yang tinggi, rich dough.
do satu langkah, straight dough method, dan dough kaedah sponge dough method. Oke, kita tengok dulu secara terperinci. Kira rendah lemak dan gula ataupun kita panggil lindo. Permukaan dia keras dan garing apabila dibakar. Contoh dia roti Perancis dan roti Itali. Kemudian contoh yang lain ialah roti yang menggunakan kandungan bijirin yang tinggi. Okey, itu ialah raw, rendah lemak dan gula. Okey. Yang kedua, kita tengok ialah dough berkandungan lemak dan gula yang tinggi, rich dough. Biasanya lemak, kalau ada lemak dengan gula memanglah sangat sedap, kan? Okey. So, dough ini biasanya dicampur dengan cecair seperti telur, susu untuk tambahan keenakan. Jadi contoh bun adalah seperti bun yang berinti dan juga dinner rolls. Ketiga, kita tengok dough satu langkah ataupun straight dough method. Nah, kaedah ini ialah kaedah kita adunkan semua bahan dalam satu masa. Kemudian yeast yang sudah dilarutkan macam cikgu tunjukkan gambar tadi dilarutkan dahulu, okey, kemudian baru kita masukkan ke dalam bahan-bahan yang sudah kita gaul tu kan. Okey, jadi contoh untuk dough ini ialah menghasilkan roti putih dan bun-bun kecil. Okey. Dan yang keempat ialah dough kaedah ataupun sponge dough method. Nah, sponge dough method ini disediakan dalam dua bahagian. Bahagian pertama kita campurkan sedikit tepung. Bahagian pertama ada tepung, yeast dan air. Bahagian kedua ialah campuran yang cikgu sudah ajar awal-awal tadi lah yang biasa punya. Okey. Hasil dough kaedah ini mempunyai kekenyalan yang sangat lembut. Okey. Okey, jadi ada 4 jenis dough. Yang penting kamu tahu dia punya sebutan lah. Okay, dan tahu macam mana nak bezakan. Jadi bila ada soalan yang keluar, dia akan keluarkan contohnya. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, kaedah ini biasanya disediakan dan ini kan. Kemudian soalan dia akan tanya berdasarkan pernyataan di atas, namakan kaedah dough tersebut. Begitu kan kamu faham dough itu. Okey, kaedah membuat roti dan masakan beris. Jadi kaedah yang membuat ni cikgu sudah sebut dari tadi lagi. Okey, cuma ini dia letak dalam bentuk teori supaya kita tahu ada 3 kaedah yang kita gunakan di dalam cara kita membuat roti dan masakan beris. Yang pertama ialah kaedah melarutkan yeast. Jadi kaedah itu sudah cikgu tunjukkan tadi kan. Jadi yeast dilarutkan sama seperti dalam proses menghasilkan roti dan masakan beris. Kemudian boleh menggunakan yeast kering ataupun yeast segera ataupun yeast segar. Okey, dua-dua pun boleh juga. Kemudian adunan batter. Okey, bahan kering diadunkan bersama kemudian dicampur cecair dan lemak. Bahan kering cikgu sudah sebut tadi kan. Bahan-bahan kering macam contohnya buah-buahan kering, gula ataupun tepung. Okey. Kemudian adunan sebati sehingga tiada ketulan tepung. Maksudnya kita adun sehingga dia lembut dan halus dan kenyal. Okey. Nah, ada 2 jenis resepi batter. Kalau batter ni ada 2 jenis batter, iaitu batter cair dan juga batter pekat. Okey, batter cair dan batter pekat. Dan yang ketiga ialah cara kita memasak. Okey, jadi kita memasak ada dua kaedah. Kita boleh goreng, kita boleh juga kita boleh goreng dalam minyak penuh ataupun minyak sedikit. Okey, juga of course ada alatan-alatan yang lain yang kita boleh gunakan, iaitu alat mesin wafer dan juga yang satu lagi kita menggunakan donat. Okey, 5 langkah merancang menu. Okey. Merancang menu ini macam yang hidangan yang lalu saya sudah tunjukkan, sama juga. Yang pertama, merancang menu hidangan roti dan masakan beris. Okey, so yang pertama, langkah pertama merancang menu hidangan. Jadi, apa maksud dia merancang menu hidangan? Jadi, perancangan ini adalah mungkin kamu nak rancang menu kamu tu untuk apa? Untuk majlis hari jadi kah? Majlis kahwin kah? Ataupun majlis menyambut tetamu kah? Majlis apa lagi? Macam-macam majlis yang ada lah. Majlis kejayaan kah kan? Ataupun adakah kamu mau buat roti ataupun masakan beris ni untuk kamu mau jual? Untuk gerai kamu kan, ataupun untuk apa lagi, ataupun untuk untuk perayaan tertentu, contohnya Christmas kah, hari raya kah, Chinese New Year kah kan. Okey, itu perancangan menu. Okey, so kemudian barulah resepi. Apa resepi yang kamu mahu? Okey, jadi resepi yang kamu pilih of course berdasarkan perancangan yang kamu sudah buat tadi, langkah 1. Okey. Okey, langkah 3 ialah menyediakan alatan dan bahan bagi menyediakan hidangan roti dan masakan beris. Maksudnya kalau kamu sudah pilih resepi, senaraikan semua bahan-bahan dan juga alat yang kamu nak gunakan supaya masa kamu memasak tu tidaklah tercari-cari bahan ini dan sebagainya kan. Okey. Alright, dan yang keempat, perkiraan kos hidangan roti. Jadi untuk kamu punya projek masakan, of course kamu mesti tahu
bahan basah, bahan kering. Oke, kemudian kamu mesti tahu macam mana nak cari kos upah, macam mana nak mengira kos upah, macam mana nak mengira kos sampingan. Apa itu kos sampingan? Kos sampingan itu ialah kos yang tidak berkaitan dengan bahan seperti air, elektrik, gas. Oke, ingat ah? Oke, kemudian akhir sekali kena kira semua kamu punya sajian. Kenapa kita belajar nih? Sebab kadang-kadang kelas ini sangat penting tahu. Kalau kamu mau buka bisnis, sekecil mana bisnis kamu, kecil-kecil depan rumah pun kamu mesti tahu macam mana nak mengira, buat pengiraan jualan. Kalau kamu tidak pandai kira, maksudnya kamu tidak pandai maju-maju. Maksudnya tidak ada peningkatan kamu punya jualan. Sebab kenapa? Kamu tidak keep record. Nah, kalau sudah satu kali kamu keep record, kamu boleh nampak kamu punya hasil, untung dengan kamu punya budget untuk kamu beli barang, kamu boleh kasih beza. Lain kali, kamu boleh mungkin tingkatkan lagi kamu punya jualan dan kamu punya budget tingkat sedikit. Jangan pula budget kamu tinggi, untung kamu sedikit sangat. Kan? So that's why mesti pandai mengira. Oke, akhir sekali ialah langkah dia menyedia, memasak, menghias dan menghidang hidangan roti dan masakan beryiast. Oke. So di sinilah di bawah sekali ini yang kita buat masakan. Mise en place. Apa tuh mise en place? Kelas? Apa tuh mise en place? Saya sudah sebut banyak kali dalam kita punya pelajaran. Mise en place tuh maksudnya persediaan awal sebelum masak. Oke, bukannya memasak. Jadi jangan kamu takut perkataan mise en place tuh. Banyak kali sudah cikgu sebut. Oke. Oke, satu, kenal pasti resepi dan bahan digunakan. Oke, kemudian sediakan bahan-bahan utama bagi penyediaan roti dan masakan beryiast. Oke. Kemudian apalagi timbang dan sukar bahan dengan tepat. Adakah kamu dengar cerita cikgu pasal timbang tadi? Sempatkah kamu dengar? Belum. Tak sempat? Ya, Oke. Cikgu kakak seorang. Oh, masa ni cikgu kakak seorang. Oke. Oke, timbang dan sukat bahan ni jangan tolong off dulu mic. Tolong off mic dulu lah, terlampau kuat bunyi dia. Oke. So timbang dan sukat ni kalau boleh gunakanlah penimbang yang digital ataupun yang bagus. Kena cek dulu. Sebab kadang-kadang bila kita punya penimbang ni 200 pun sama juga, 100 pun sama juga. Okay, so itulah sebab kadang-kadang kamu katakan kamu punya masakan tu kek semua tak berapa jadi. Okay, so kena cek ni bahagian inilah. Okay, keempat, sediakan inti lebih awal mengikut keperluan resepi. Sediakan yeast yang telah difermentasi mengikut keperluan resepi. Rendam bahan makanan sekiranya perlu. Susun bahan-bahan dalam bekas yang sesuai. Ni. Okey, kemudian yang ke-8, sediakan mangkuk adunan bagi tujuan pengembangan. Okey, jadi mise en place untuk setiap hidangan tu tidak sama. Kalau daging lain lagi dia punya. Kalau daging sayur tu dia punya mise en place banyak cincang-cincang, potong halus kan, betul? Tapi untuk mise en place untuk kek berbeza, tak sama. Okey, tetapi yang sama ialah merancang. 5 step dia semua sama. Okey, pemilihan menu. Okey, jadi untuk pemilihan menu kali ini ada 3 menu iaitu roti nan, cinnamon roll dan pancake lobak merah. Jadi 3 tajuk ini cikgu pilih kerana cikgu ikut buku teks. Okey, jadi roti nan ini ialah sajian timur, cinnamon roll tu ialah sajian barat, pancake lobak merah tu adalah sajian baharu, maksudnya yang sudah diubah suai. Okey. Okey, roti nan ada 3 jenis roti nan keju, roti nan bawang, roti nan mentega. Okey, ni masakan India lah, sedap. Sedap. Jadi roti nan ini mudah didapati di pasaran. Bahan-bahan dia mudah didapati di pasaran dan dia boleh juga dihidangkan sebagai sajian utama. Orang India memang biasa akan ambil ni sebagai sajian utama. Kenapa? Kerana dia dihidang bersama dengan ayam tandoori. Maksudnya adalah dia punya protein. Okey. Kemudian suam mengaktifkan yeast. Maksudnya memang kalau kita guna roti nan ni, kita buat roti nan kita guna yeast. Tapi yeast yang kita guna tu ialah suam lah. Tapi dia katakan sini, tengok, bagi perhatian suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mematikan yeast. Jadi tidak akan kembang. Roti itu tidak akan kembang. Okay? So itu kena bagi perhatian. Okay, so inilah resepi dalam buku kamu. Kamu boleh tengok sendiri di muka surat 244. Kamu boleh baca dan kamu boleh tengok macam mana dia sediakan. Kalau mau cuba boleh cuba.
Oke, jadi kita tengok yang kedua, resepi kedua ialah cinnamon roll. Oke. Cinnamon roll sesuai dihidangkan sebagai dessert. Macam tajuk dessert tu saya memang ada sebut cinnamon roll ni ya. Danish, jenis Danish ya, ingat lagi. Oke, bahan mentah mudah didapati di pasaran. Yes, tepung berprotein tinggi digunakan. Tengok di sini, tepung berprotein tinggi. Protein tinggi maksudnya gluten tinggi. Cek balik jenis-jenis tepung yang cikgu ajar di dessert tu. Okey, supaya kamu faham kenapa ada banyak jenis tepung di pasaran ni. Okey. Alright, kemudian tepung protein tinggi digunakan dia katakan kerana ia boleh menghasilkan roti yang lebih lembut dan lebih kenyal. Okey, So dalam buku kamu boleh rujuk muka surat 247. Okey, jadi boleh baca dan boleh boleh masak lah. Okey. Okey, yang ketiga ialah pancake lobak merah. Pancake lobak merah, cikgu tidak kamu baca sendiri. Okey, kamu baca sendiri dan kalau kamu rasa mau buat, ini senang saja pancake ni. Kita katakan dia resepi baru sebab dia ada campur lobak merah. Memang pancake mana ada orang campur lobak merah kan? Okey, tetapi ini sesuatu yang diubah suai menjadi sesuatu yang lebih lain daripada yang lain. Okey, jangan makan yang sama saja, contoh dia lah. Kita kena buat perubahan. Okey. Baca macam mana buat lobak, kamu boleh buat sendiri. Okey, muka surat 249. Okey, sebelum kita habis, ni cikgu mau bagi tengok sikit tentang langkah keselamatan dan kebersihan. Okey, jadi nombor 1, membersihkan meja kerja dan sinki selepas digunakan. Menggunakan kain pemegang periuk atau sarung tangan yang kering untuk mengangkat peralatan memasak yang panas. Okey. Nombor 3, menggunakan sudu yang bersih untuk merasa makanan. Dan yang keempat, bersihkan ketuhar yang telah digunakan. Okey, so itu adalah langkah keselamatan. Jadi kita sudah habis. Kejap saja hari ini. Saya balik kepada kita punya, mana sudah kita punya anu ni. Okey. Alright.